Untuk ringkasan eksekutif, berbagai bentuk perubahan boleh kita lihat ke atas bentuk muka bumi berpunca daripada aktiviti pembangunan pada zaman pemodenan ini. Perubahan dari segi infrastruktur yang tidak sempurna seperti yang berlaku di negara kita telah mengakibatkan alam sekitar terpaksa melaksanakan perubahan atau peralihan agar dapat membentuk dan menyesuaikan diri mereka dengan keadaan baru yang telah diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Impak dari proses penyesuaian ini, proses timbul balik atau lain maksudnya adalah keseimbangan, telah berlaku di mana setiap kegiatan dan perbuatan manusia telah dibalas oleh alam sekitar. Pada kebiasaannya, proses timbul balik ini wujud dalam bentuk bencana alam seperti bencana banjir. Hal ini berlaku demikian kerana bencana banjir adalah merupakan bencana yang semakin dominan di negara kita. Bencana alam ini andaikan berlaku boleh menimbulkan atau mendatangkan kemudaratan kepada manusia atau masyarakat setempat dan juga harta benda. Kemungkinan besar ia boleh meragut nyawa orang-orang sekeliling kita, tidak mengira usia. Hadirmu tiba-tiba tak terduga, harta benda semua hanyut diterjangnya, bahkan nyawa pun ditelan olehnya. Banjir, hadirmu sungguh pembawa lara. Puisi tersebut merupakan karya Maulid Kabul 3W yang mengisahkan tentang ratapan ribuan keluarga terpisah daripada orang tersayang akibat dilanda banjir. Namun, apakah itu banjir? Banjir boleh didefinisikan sebagai air yang melimpah keluar daripada tebing sungai, tasik ataupun sistem perparitan disebabkan oleh hujan lebat, air pasang dan halangan pada saluran air. Fenomena banjir ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah berlaku secara semula jadi dan yang kedua akibat daripada perbuatan manusia sendiri. Banjir yang terjadi secara semula jadi ini biasanya berlaku akibat daripada keamatan yang tinggi dan hujan lebat sehingga menyebabkan air bertakung. Keadaan ini akan menenggelami sesuatu kawasan atau tempat yang luas dan kering. Pada hakikatnya, banjir juga boleh berlaku pada kawasan yang rata ataupun rendah ketika kadar air semasa hujan adalah lebih tinggi daripada kadar pengeringan. Pengeringan air pada kadar yang rendah akan mengakibatkan lebihan air terkumpul di suatu kawasan dan terjadinya banjir. Selain itu, paras tinggi air juga boleh mencecah kedalaman yang sangat bahaya dan mengancam keselamatan penduduk setempat. Tambahan pula, air pasang menyukarkan lagi kapasiti sungai untuk menampung air hujan yang turun kerana menjadi penghalang kepada air sungai tersebut untuk mengalir terus ke dalam laut. Fenomena banjir ini juga berlaku akibat daripada perbuatan manusia sendiri. Antaranya adalah pembangunan pesat, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai ataupun parit, dan sistem perparitan yang tidak sistematik. Pembangunan yang pesat menyebabkan kawasan takungan air berkurang dan saiznya menjadi semakin kecil, menyebabkan kapasiti untuk menampung air dengan jumlah yang banyak adalah terhad. Selain itu, pembuangan sampah sarap ataupun sisa pepejal ke dalam sungai. Hal ini bukan sahaja menjejaskan kebersihan sungai, namun juga akan menyebabkan saluran air sungai tersumbat. Paras air sungai yang tersumbat akan meningkat, mengakibatkan air melimpah keluar, menjadi detik permulaan banjir di sebuah kawasan. Di samping itu, saluran yang sempit untuk air mengalir juga merupakan salah satu punca kepada terjadinya banjir. Hal ini dapat kita kaitkan dengan tragedi Ribut Tropika Greg 1996 yang berlaku di negeri Sabah pada 26 Disember lepas. Banjir Greg ini berlaku akibat daripada saluran air yang mengalir daripada puncak gunung sempit dan tersumbat, menyebabkan ratusan nyawa orang terkorban. Hal ini terjadi akibat daripada sistem perparitan yang tidak sistematik. Fenomena banjir tersebut sudah tidak asing lagi di Malaysia, nescaya menjadi buah mulut rakyat berbilang kaum ini apabila dilanda musim tengkujuh. Pada hakikatnya, menurut laporan daripada Berita Harian 14 November 2022, negeri Kelantan telah mencatatkan jumlah mangsa tertinggi, iaitu seramai 1,969 mangsa daripada 653 keluarga terlibat dalam bencana banjir ini.
Diikuti dengan negeri Johor mencatatkan seramai 319 mangsa, seterusnya 182 mangsa banjir dari negeri Selangor. Oleh yang demikian, melalui kajian ini, kami akan membincangkan tentang analisis, inisiatif dan penambahbaikan bagi menangani fenomena banjir di Malaysia. Terdapat kes-kes bencana alam seperti banjir kilat yang tular di semua media sosial dan akhbar-akhbar berita menunjukkan kesan yang sangat mendalam kepada seluruh rakyat yang menjadi mangsa. Bukan sahaja rugi dari wang ringgit, malah dari segi masa, pembelajaran, kerja, tempat tinggal sehingga ia boleh meragut nyawa mangsa-mangsa yang terlibat. Ini membuktikan betapa teruknya kesan banjir ini kepada kita. Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir masyarakat negara kita yang berpandangan positif terhadap bencana alam ini. Ada di antara mereka menganggap bahawa ini adalah petunjuk dari Tuhan untuk kita sentiasa beringat. Akan tetapi, sesuatu perkara itu tidak akan berlaku tanpa sebab dan punca dari sesuatu perkara. Redha akan kejadian ini tidak bermakna kita merelakan semua ini terjadi tanpa mengambil iktibar dengan menganalisis apakah punca-punca banjir kilat ini berlaku di negara kita. Kerana ianya bagaikan bencana alam yang tidak berkesudahan, di mana banjir kilat ini sudah pun berlaku pada setiap tahun dan kejadian ini semakin membimbangkan. Kekurangan sistem perparitan yang sempurna adalah antara faktor utama kejadian banjir kilat ini terus berlaku di negara kita. Masalah parit dan longkang yang sering tersumbat menyebabkan aliran keluar air hujan menjadi tidak lancar. Sebagai contoh, akhbar harian Metro merekodkan bahawa punca utama kejadian banjir di Chuah, Port Dickson pada 20 Jun 2020 adalah longkang dan parit yang tersumbat. Banjir kilat yang telah berlaku di situ juga telah menyebabkan kejadian tanah runtuh susulan hujan lebat pada tengah malam hari berikutnya. Kesan hujan lebat yang terlalu lama itu telah menyebabkan air parit melimpah memasuki kawasan tanah perkuburan Hindu, kebun kelapa sawit dan kedai biskut tradisional di Kampung Bukit Pelanduk. Antara kejadian banjir lain yang disebabkan oleh sistem perparitan yang tidak efisien adalah pada kes banjir kilat di Seremban pada 10 November 2017. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, hujan lebat selama 2 jam telah menyebabkan banjir kilat di kawasan berkenaan kerana longkang dan parit yang dipenuhi sampah sarap sehingga menyebabkan ia tersumbat. Berdasarkan dua artikel ini, cukuplah ia menunjukkan bahawa besarnya akibat dan kesan daripada pengurusan perparitan yang tidak cekap dan efisien di negara kita. Antara punca lain yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di Malaysia ialah kesan dari proses pembandaran yang pesat. Hal ini kerana kawasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan tanah tinggi seperti bukit. Pembukaan tanah secara berleluasa dan penebangan pokok secara haram serta tidak terkawal telah mengurangkan kadar resapan air ke tanah. Seperti contoh, satu kes banjir kilat yang telah berlaku di Taman Sri Muda Shah Alam yang telah meragut 48 nyawa pada 28 Disember 2021 tahun lalu. Seorang ahli pakar kajian banjir Fakulti Kejuruteraan UiTM menegaskan bahawa selain dari faktor taburan hujan yang banyak, kejadian banjir itu juga berlaku kerana kawasan tempat kejadian banjir tersebut merupakan kawasan bandar bertanah rendah, maka kadar beratusan tinggi kawasan permukaan yang tidak terlap air, impervious surface, seperti kawasan stadium, parking, simen, turapan bitumen dan bangunan-bangunan telah menyebabkan aliran air hujan tidak dapat menyusut ke tanah dan mengalir dengan kelajuan tinggi memasuki sistem saliran yang kurang efisien. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kadar pembangunan urbanisasi, semakin tinggi jumlah hujan yang menjadi air limpahan yang seterusnya berlakunya banjir kilat. Melindungi, menjaga dan memelihara alam sekitar memanglah merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai rakyat Malaysia yang prihatin. Namun, pihak berkuasa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam soal hukuman atau denda yang perlu dilakukan bagi mencegah perbuatan pencemaran dari terus berlaku. Walau bagaimanapun, terdapat juga ada di antara petugas-petugas kerajaan kita yang tidak peka akan perkara ini. Malah, ada juga di antara mereka yang mementingkan diri sendiri atau istilahnya menjaga perut nasi sendiri dengan mengambil rasuah dari pihak tertentu demi menutup mata dan tangan mereka.
Pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Perbandaran atau Majlis Bandaraya tidak memantau kawasan pembuangan sampah susulan masalah rakyat yang tidak bertanggungjawab, di mana mereka gemar membuang sampah di merata tempat. Kawasan pembuangan sampah yang tidak strategik dan tidak terurus juga merupakan salah satu sebab rakyat membuang sampah di kawasan lain. Tempat pembuangan sampah yang jauh dari tempat kediaman seperti rumah pangsa puri dan flat menyebabkan mereka membuat tempat pelupusan sampah sendiri. Hal ini amatlah membimbangkan kerana apabila hujan, sampah-sampah itu akan bertebaran dan menyumbati longkang-longkang mahupun saluran-saluran air yang lain. Dan seterusnya berlakulah banjir kilat. Oleh itu, pihak berkuasa kerajaan maupun tempatan mestilah mengambil langkah proaktif bagi membendung perkara-perkara ini dan terus berlaku dengan menguatkuasakan undang-undang dan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap bagi memudahkan pergerakan rakyat untuk membuang sampah di kawasan yang sepatutnya. Banjir merupakan antara satu bencana yang tidak asing lagi berlaku di Malaysia. Ia berlaku tanpa kawalan dan ia berkait juga dengan aktiviti manusia. Malaysia pernah dilanda dengan beberapa banjir yang besar di beberapa negeri antaranya Perak pada tahun 1926, Kedah dan Perlis pada tahun 2010, Sabah dan Sarawak pada tahun 2009 dan di Kelantan pada tahun 2014. Kejadian banjir ini telah membawa kepada kerugian yang besar oleh penduduk setempat kerana kerosakan yang amat teruk. Terdapat beberapa alternatif yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak berkuasa iaitu pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan untuk mengatasi masalah banjir ini. Antara alternatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia ialah terowong jalan raya dan pengurusan air banjir iaitu dikenali sebagai terowong SMART daripada bahasa Inggeris Storm Water Management and Road Tunnel. Projek ini diketuai oleh kerajaan termasuklah Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan beberapa yang lain. Ia merupakan satu struktur perparitan yang terletak di Kuala Lumpur. Terowong Smart Speed ini mempunyai kepanjangan sekitar 9.7 km tetapi laluan yang dibuka untuk kenderaan hanyalah 3.3 km sahaja. Objektif utama terowong ini dibina adalah untuk mengelakkan masalah banjir kilat yang sering berlaku di ibu kota Kuala Lumpur. Seterusnya, terdapat 3 empangan tenaga nasional berhad di Tasik Kenih, Cameron Highland dan Sungai Perak yang dapat membantu mengurangkan kesan banjir. Ia direka khas untuk menampung ataupun menakung kapasiti air dari hulu sungai yang dijangka meningkat sepanjang musim tengkujuh. Empangan hidroelektrik ini juga bukan sahaja untuk menjana elektrik, malah dapat berfungsi sebagai tebatan banjir dengan keupayaan menampung sejumlah air yang banyak. Air yang ditakung ini akan dilepaskan ke sungai seterusnya membantu mengawal banjir. Di samping itu, pihak kerajaan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor telah melaksanakan projek pembinaan benteng dan parit borobit sepanjang 10 km di Selangor iaitu Kampung Sungai Berteh hingga ke Kampung Sungai Udang bagi mencegah banjir akibat daripada limpahan Sungai Klang. Bukan itu sahaja, malah pintu kawalan pasang surut iaitu PKPS telah pun dibina bagi mengelakkan kemasukan air Sungai Klang ke kawasan penduduk. Akhir sekali, sistem mitigasi adalah antara alternatif dan usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir. Mitigasi adalah untuk mengenal pasti kawasan berisiko, rancangan mengatasi cara menghadapi dan sebagainya. Secara ringkasnya, mitigasi ini dikenali sebagai satu usaha daripada sebelum bencana terjadi hingga akhir bencana terjadi. Contoh kegiatan awal mitigasi adalah dengan mengkaji cuaca dan kawasan yang berisiko tinggi terkena banjir seperti bencana banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Sufian bin Rusli dan saya akan membentangkan cadangan bagi mengatasi masalah banjir. Sebagai negara yang menerima taburan hujan yang banyak pada setiap tahun, kita memerlukan sistem peparitan yang efisien bagi melencongkan aliran air dengan lancar ke sungai dan laut. Duka cita dimaklumkan bahawa kesedaran orang awam adalah amat mengecewakan akan kerana kebanyakan kes banjir kilat terutamanya di bandar-bandar utama di seluruh Malaysia
banyak dilaporkan. Parit atau longkang yang tersumbat di sekitar kawasan yang terlibat dengan banjir adalah berpunca daripada sampah yang dibuang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab walaupun telah diusahakan oleh pihak berkuasa kerajaan melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar akan beberapa langkah bagi meningkatkan kesedaran orang awam seperti kempen Cintailah Sungai Kita, papan tanda larangan membuang sampah dan pengawasan undang-undang seperti denda terhadap mereka yang membuang sampah di kawasan larangan. Pihak berkuasa tempatan perlu bekerjasama dengan agensi kerajaan bagi melantik kontraktor yang bertanggungjawab dalam memastikan sistem peparitan dapat dibina dan diselenggara mengikut piawai dengan tahap yang optimum serta pengurusan sisa sampah dapat dilaksanakan dengan baik. Kejadian banjir yang berlaku di kawasan luar bandar atau pedalaman kebiasaannya berpunca daripada aktiviti pembangunan dan pembalakan di sekitar hutan tersebut. Kita sedia maklum bahawa terdapat banyak aktiviti pembalakan haram berlaku di luar sana. Kerakusan tindakan sesetengah individu membawa padah kepada beribu-ribu penduduk kawasan setempat. Hal ini kerana pokok-pokok yang berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan telah dihapuskan dan mengakibatkan air melimpah sehingga ke kawasan penduduk setempat. Tambahan pula, kejadian ini lebih buruk apabila berlakunya tanah runtuh seperti bencana yang melanda di Gunung Jerai pada Ogos 2021 yang meragut beberapa nyawa dan menyebabkan kerugian serta kerosakan harta benda. Komitmen daripada pihak berkuasa tempatan amatlah disanjung tinggi dengan memastikan tiada aktiviti pembangunan dan pembalakan di kawasan hutan secara haram. Pihak berkuasa tempatan maupun pihak pemaju perlu menggunakan konsep matlamat pembangunan lestari SDG yang mengambil kira akan 3 faktor penting iaitu alam sekitar, sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, kerajaan perlu mewajibkan polisi tanam semula pokok kepada pemaju mengikut keluasan tanah projek. Pendekatan solusi jangka masa pendek iaitu mendalamkan sungai dan menyediakan kolam tabungan air. Sungai yang sedia ada tidak dapat menampung jumlah kapasiti air hujan secara berterusan kerana menurut Statistik Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia), monsun timur laut telah bermula pada 7 November 2022 dan dijangka akan berterusan sehingga Mac 2023. Projek mendalamkan sungai dan kolam takungan air dapat mengelakkan kawasan tersebut daripada terkena bencana banjir apabila kapasiti air hujan berlebihan dapat ditampung dalam satu kawasan yang dihaskan menjadi tebatan banjir. Hal ini turut disokong oleh Kementerian Wilayah Persekutuan yang menjelaskan bahawa beliau sedia memberi jaminan bahawa kawasan kolam takungan air sedia ada di ibu negara terus dipertahankan dan dipelihara daripada sebarang projek komersial. Berdasarkan laporan tahunan banjir oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS pada 2021, terdapat peningkatan 21.63% iaitu 1,057 laporan banjir berbanding 2020, 869. Trend peningkatan jumlah laporan banjir dari tahun ke tahun adalah amat membimbangkan kerana mangsa-mangsa banjir terpaksa menanggung kos kerugian yang amat tinggi. Demi mengelakkan hal ini terus berlangsung, kita hendaklah mengambil manfaat daripada kemajuan teknologi terkini selaras dengan penggunaan telefon pintar yang secara puratanya dipakai oleh hampir semua orang. Sistem amaran banjir dapat diwujudkan di aplikasi telefon pintar dengan kerjasama dapat dijalinkan melalui KASA dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM). Aplikasi ini dapat dimuat turun oleh semua penduduk setempat dan mengetahui perkembangan situasi semasa tentang amaran banjir di kawasan mereka. Pendekatan ini lebih efisien berbanding sistem amaran banjir yang lama iaitu hanya membunyikan siren apabila paras air sungai telah melebihi paras bahaya. Kita boleh mengambil contoh seperti di Jepun, mereka membangunkan sistem aplikasi amaran banjir iaitu Today's Earth Japan (TE Japan) yang boleh dimuat turun secara percuma. Aplikasi ini berfungsi bagi menyalurkan sebarang maklumat semasa tentang bencana alam melalui satelit berdasarkan data terkini. Jika hal yang sama dapat dimanfaatkan oleh penduduk tempatan, mereka dapat membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi situasi banjir. Kesimpulannya, faktor terjadinya bencana banjir adalah berpunca daripada perbuatan manusia yang tidak bersyukur akan nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran secara jelas menegah manusia untuk melakukan kerosakan yang akan menyebabkan alam sekitar tercemar. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Rum ayat ke-41 yang bermaksud telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat.
Antara contoh sikap manusia yang tidak mengendahkan alam sekitar adalah seperti perbuatan membuang sampah merata-rata menyebabkan sistem saliran, parit atau sungai tersumbat, berpunca daripada sikap mereka yang tidak bertanggungjawab. Perubahan dari segi infrastruktur yang tidak sempurna di sesetengah tempat juga menjadi pemangkit utama berlakunya bencana banjir di Malaysia. Bencana banjir ini telah mengakibatkan kesan yang besar ke atas masyarakat dan ianya perlu dicegah melalui cara atau inisiatif seperti penggunaan sistem pengurusan bencana banjir yang berkesan. Sistem ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, terutamanya pihak kerajaan dan masyarakat setempat. Cadangan dari penduduk yang menjadi mangsa banjir ini juga perlu dipertimbangkan supaya risiko banjir ke atas kawasan yang kerap terjadi dapat dikurangkan sekaligus dapat mencegah impak bencana banjir yang parah pada masa hadapan.